bersama dengan kita hari ini selaku penceramah motivasi dan keusahawanan untuk membantu anda semua yang terjejas sebab oleh pandemik COVID-19 bagaimana untuk bangkit balik sebagai usahawan yang berjaya. Apa khabar setiap pagi Coach Nizam? Alhamdulillah. Terima kasih Coach. Okay. Tuan Nizam, ini bercerita tentang from zero to hero. Ya. Bagaimana kita nak memulakan pagi ini untuk kita bercerita tentang from zero to hero? Baik, pertama sekali berkenaan dengan zero to hero. Tapi sebelum tu saya ucapkan terima kasih dulu kepada pihak penerbit untuk menyebut saya untuk berkongsi sedikit ilmu di dalam segmen Selamat Pagi Malaysia ini dengan tajuk jana ekonomi dengan usahawan yang berkualiti zero to hero. Zero to hero ni dalam konsep ni kalau kita lihat sebenarnya adalah usahawan yang bermula daripada kosong. Dan yang tidak tahu apa-apa sehinggalah mereka menjadi seorang business owner contohnya. Sebab business owner ni bukan satu benda yang mudah. Mereka perlu melalui proses. Jadi bagaimana proses-proses itulah yang usahawan ini perlu tahu sebenarnya. Apakah kemahiran yang diperlukan? Okey. Jadi bila kita cakap berkenaan kemahiran ni, kadang-kadang mereka memerlukan seorang individu untuk memberitahu kelemahan mereka itu kan. Kadang-kadang dari pandangan kita sendiri kita tak nampak bigger picture, gambaran yang lebih besar bagaimana sebenarnya kekurangan dan juga kelebihan yang ada pada dalam diri kita. Jadi lepas pandemik, lepas banjir baru-baru ini ada banyak sebenarnya usahawan yang tumbuh. Pak cendawan selepas hujan dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya musibah yang melanda negara kita ni, pandangan Coach tentang situasi ini? Baik, bagi pandangan saya begini. Pandemik sedang berlaku. Kemudian isu banjir dan sebagainya, ini satu ujian yang Allah bagi. Tetapi waktu ketika pandemik COVID-19 melanda, sudah tentu usahawan-usahawan terjejas. Yeah. Dan orang yang bekerja diberhentikan kerja dan sebagainya kan. Jadi disebabkan itu timbul pula platform-platform online dan sebagainya. Jadi pada ketika itulah mula ramai orang mencuba nak menjadi seorang usahawan. Jadi saya lihat dari segi apa yang berlaku ni ada baiknya juga kerana sebab itulah munculnya ramai usahawan-usahawan untuk melibatkan dalam dunia keusahawanan. Jadi bagi saya ini juga akan bagus untuk dari segi pembangunan ekonomi, peningkatan ekonomi sebab kerana bila mereka ini sudah mula boleh menjana pendapatan, sudah boleh membantu keluarga dan sebagainya, automatically usahawan-usahawan ini akan mula berbelanja. Dan inilah antara proses secara langsungnya akan memerdekakan ekonomi negara secara tidak langsung. Buy and sell itu berlaku transaksi. Okey, itu seharusnya berlaku dan seharusnya menjadi lebih rancak dengan ilmu yang betul. Untuk menjadi usahawan yang berkualiti macam mana tuan? Untuk menjadi usahawan yang berkualiti, kalau kita tengok kita ada tiga benda lah kita kena lihat. Yang pertama sekali, of course, ilmu lah. Ilmu sangat-sangat penting. Sebagai contohnya, bagi mendapatkan dunia dengan ilmu, bagi mendapatkan akhirat juga dengan ilmu. Ini bagi mendapatkan dunia dan akhirat, kedua-duanya dengan ilmu. Jadi usahawan-usahawan ini saya sarankan adalah jangan pandang remeh kepada ilmu sebab ilmu sangat-sangat penting. Jadi yang keduanya adalah kemahiran sebab dalam untuk menjadi seorang business owner mereka perlu mahir. Mereka perlu mahir sebagai contohnya kemahiran awalnya ada komunikasi. Bagaimana nak jadi seorang business owner kan kita nak cakap nak menjual, kemahiran menjual. Ini ramai sebenarnya usahawan terlepas pandang. Kemahiran menjual ni. Mereka ingat nak jadi usahawan itu sedang. Tapi mereka sendiri tidak mahir untuk menjual. Jadi kalau kita lihat dari sini kemuka pengurusan daripada pengurusan pejabat kan. Jadi ini semua tiga segmentasi yang mereka perlu tahulah. Lebih-lebih lagi tindakan. So tindakan kepada ke arah untuk mendapatkan pengalaman tersebut. Sebab kalau mereka tidak bermula daripada sekarang, dari zero, mereka tidak akan memperoleh pengalaman. Mereka tiada ilmu, mereka juga tidak akan ada peristiwa ataupun pengalaman untuk mereka lalui. Jadi ini akan membuatkan kebanyakan usahawan yang sedang bangun hilang balik. Jadi dalam dunia yang serba moden dan mencabar ini kan ramai menggunakan teknologi dan sebagainya. Manakah antara golongan yang diberikan keutamaan oleh Coach Nizam untuk melahirkan usahawan yang berkualiti ini? Okey, sebenarnya untuk melahirkan usahawan kualiti ini semua golongan, tetapi pandangan saya secara peribadinya untuk zero to hero ni adalah perlu diberi keutamaan kepada golongan-golongan belia. Contohnya golongan-golongan siswaza sebab apa mereka ini lebih mudah mereka sedang ingin mengetahui, mereka sifat ingin tahu itu tinggi untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. So dengan didikan bimbingan yang berterusan, insya-Allah mereka ini boleh berjaya. Contohnya kalau kita lihat hari ini influencer. Kan influencer, kita lihat YouTuber kan. So bagaimana golongan-golongan ini perlu didekati sebab hari ini mereka influencer mungkin mempromosikan produk orang lain. So bagaimana hari ini kita dekati mereka untuk mereka pula mencuba untuk menjadi seorang business owner, founder produk sendiri, kan itu ada lebih baik tapi tetap ada proses dia juga. Okey.
itu juga memerlukan satu kaedah pemikiran yang betul dan juga mindset yang betul. Jadi bagaimana membina mindset yang betul? Baik, kalau kita mindset yang betul ni sebenarnya saya ambil beginilah. Seorang profesor, Carol L. Dweck, seorang profesor daripada Stanford University, berkaitan dengan mindset ni, dia ada berceritakan berkenaan dengan fixed mindset dengan growth mindset. Baik, kalau kita cerita tadi usahawan yang tumbuh, usahawan yang timbul macam cendawan tumbuh ni kan. So mereka pada ketika itu nak jadi usahawan, mereka sedang growth mindset. Mereka sedang mencari peluang, melihat apa peluang yang ada. Tetapi apa yang berlaku adalah apabila mereka tak ada ilmu, mereka gagal. Bila mereka gagal ini, mereka anggap sememangnya aku ni dah tak boleh berniaga. Aku tak pandai berniaga dan sebagainya. So ada pula datang daripada orang-orang lain yang bercerita macam kau memang tak boleh berniaga lah. Kan? Jadi dia jadi pada fixed mindset. Dia dah fix mindset tu, maksudnya apa sahaja yang boleh dilakukan dia anggap dah tak boleh dah. Jadi ini kelemahannya lah. So apa mereka perlu lakukan untuk menjadi seorang yang berkualiti adalah mereka kena sentiasa kekal positif, iaitu growth mindset. Jadi growth mindset ni supaya mereka sentiasa mencuba peluang-peluang yang baru. Mereka percaya yang setiap kegagalan itu adalah pemula kepada kejayaan. Mereka kepercayaan sistem, belief sistem mereka sangat-sangat tinggi. Inilah ciri-ciri orang berjaya yang perlu ada growth mindset kepada diri mereka sendiri. Selain daripada mempunyai growth mindset itu, apakah antara persediaan awal yang perlu diterapkan oleh usahawan-usahawan sekiranya mereka tidak berjaya untuk melaksanakan perniagaan yang pertama kali diceburinya itu? Okey, kalau kegagalan itu sebenarnya apabila mereka ini macam saya kata tadi lah, dia dah tak nak pergi lebih jauh. Jadi yang perlu ada hari ini adalah mereka perlu kekal terus mencari ilmu. Mereka terus berusaha. Sebab ada beberapa mentaliti yang kita lihat hari ini, orang yang berjaya ni biasanya dia tidak berhenti. Dia akan terus cuba dan terus cuba sebab dia percaya. Maknanya yang keduanya adalah untuk always be positive ni lah. Always be positive ni ialah kadang-kadang kita cakap ni senang. Nak positif sebenarnya masa kan, tapi ujian tetap datang. Tetapi bila mentaliti mereka percaya yang setiap usaha mereka lakukan itu pasti ada sinarnya. Cuma tak tahu bila, tapi teruskan dalam usaha. Dan yang ketiganya adalah muhasabah. Kadang-kadang kita ni asyik nak menyalahkan orang lain. Kan kita salah itu, salah ini, salah kerajaan tak tolong dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita lihat diri kita dulu. Adakah kita cukup, berbalik pada tadilah, cukup ilmu tak untuk memahami asas keusahawanan tersebut. So sebabkan itulah kita lihat hari ini antara muhasabah diri ini supaya mereka kenal pasti. Iaitu sebenarnya rezeki ni milik Allah. Dan sebagaimana apa yang mereka perlu lakukan untuk kembali kekal positif, meletakkan mindset yang betul supaya mereka terus berjaya. Okey. Bagaimana pula peranan agensi kerajaan ataupun agensi sokongan ini untuk membantu melahirkan para usahawan? Kalau kita lihat hari ini di bawah Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi, di bawah Tan Sri Noh Haji Omar, sudah banyak inisiatif telah dibuat. Dah banyak program-program telah dijalankan. Cumanya saya percaya jika ada sokongan ataupun bantuan ataupun gerakan daripada swasta juga yang independen untuk bersama-sama memberi idea kepada pihak kerajaan bagaimana untuk mewujudkan satu platform ataupun sistem training yang mana latihan yang bersistem, pemantauan kepada keusahawan itu dengan cara yang bersistematik supaya benda ni untuk menjadikan mereka ni seorang usahawan yang daripada tak tahu apa-apa. Jadi mereka mahir. From zero to hero. Zero to hero. Sebab benda ni dia tak boleh, macam ada sekarang kita faham, ada banyak agensi sebenarnya yang buat. So kita pun ingin menyokong pihak kerajaan supaya mereka juga tidak, orang kata, perbelanjaan untuk melahirkan usaha. Sebab mereka ni kan datang secara percuma. Jadi kita tak nak benda tu satu pembayaran. Jadi biarlah kita susun, kerajaan perlu menyusun benda ni mengikut sistematik di bawah satu organisasi yang mungkin boleh diwujudkan. Dengan inilah saya nampak sistem ni saya nampak dapat lebih membantu usahawan daripada zero to hero sebab mereka akan dalam satu skop, satu tempat diletakkan begitu. Jadi untuk mewujudkan usahawan daripada zero ke hero ini, ramai mempunyai pemikiran bahawa mereka menceburi saja bidang itu mereka akan berjaya. Tapi sebenarnya dia memperuntukkan masa yang sangat lama dan juga memerlukan mentor untuk menggerakkan perniagaan mereka. Jadi bagaimana pandangan Coach Nizam dalam mengadaptasikan sistem mentor-mentee ini dalam
ekosistem perniagaan? Okey. Ini kalau kita lihat begini. Sebenarnya it's a circulation, circle dia lah. Sebab mentor sebenarnya kita boleh anggap ramai dia orang mentor. Contohnya kita bermodelkan dia. Sebagai kita ambil satu orang yang dah berjaya, kita follow ni tak semestinya kita kena connection. Kita mungkin follow sejarah dia, tengok macam mana dia, dan dia orang-orang yang berjaya ni biasanya akan menceritakan storytelling tentang kehidupan mereka kan. So jadi untuk nak mencari seorang itu sangat perlu. Dia perlu mencari mentor yang betul, guru yang betul. Dan guru ni tak semestinya guru yang dia kena ada seorang guru. Dia ada macam-macam guru. Contohnya dia nak mahir komunikasi, dia cari guru komunikasi. Dia nak mahir menjual, dia cari guru yang menjual. Tetapi guru yang sebenar adalah guru pengalaman. Itu yang guru yang paling sejati adalah pengalaman. Sebab jika mereka tidak bertindak, tidak bergerak untuk mencari pengalaman itu, maknanya mereka tidak akan dapat sama ada mereka tahu boleh atau tidak, dan mereka tidak tahu di manakah kekuatan diri mereka, di manakah kelemahan diri mereka. Jadi inilah perlunya guru dan mentor. Sebab dengan guru dan mentor inilah mereka akan terima idea dan mereka dipaksa lah sebenarnya untuk diri sendiri itu untuk bergerak, move. Sebab mindset kita ni bila kita dah fix agak sukar. Tapi bila ada guru atau mentor yang menceritakan, memberi inspirasi, barulah mereka akan mula bertindak. Dari situlah mereka akan kenal pasti apakah peluang yang mereka ada sebenarnya di atas kelebihan mereka, dan bagaimana untuk mereka mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada ini, dan apakah ancaman-ancaman yang perlu mereka lihat sebelum mereka bergelar usahawan yang berjaya. Ya. Menjadi usahawan ketika ini bukan hanya boleh memasarkan produk ataupun boleh come out dengan produk ataupun boleh memulakan perniagaan, tetapi kita adalah menjadi our own boss. Yang penting serba sedikit ilmu tentang human resource, ilmu accounting, ilmu marketing, ilmu pemasaran, public relation dan sebagainya perlu dimahiri, perlu dikuasai oleh seorang usahawan itu. Jadi apa pesanan mungkin daripada Tuan Nizam berkaitan tentang ilmu-ilmu yang serba sedikit perlu diketahui oleh seseorang bos yang bergelar usaha? Dia sebenarnya kalau kita sebagai business owner, sebagai business owner ni dia perlu mahir semua segmen. Kalau dalam BMC-nya, business model canvas tu, dia perlu mahir semua. Walaupun dia tiada kemahiran 100%, sebab dia skill set dia mungkin dia ada kelebihan tertentu, kan, mungkin dia ada kelebihan dari segi komunikasi, mungkin dia ada kelebihan dari segi pengurusan, tetapi accounting mungkin dia kurang, tetapi advertising, pengiklanan, pemasaran mungkin dia kurang, tetapi dia perlu belajar. Paling tidak dia ambil tahu supaya business owner tak kena tipu dengan staff-staff dia dan sebagainya kan. Jadi sebab itulah bagi saranan saya hari ini, semua usahawan perlu multitask dalam semua benda. Terutama sekali bab pengurusan. Pengurusan ni memerlukan kaedah komunikasi yang tinggi, leadership skill contohnya kan. Sebab tu carangan saya dalam Zero to Hero ni sebenarnya apa yang perlu kita lihat, bermula daripada zero ni nanti mereka akan mula belajar, akan mula belajar contohnya komunikasi. Kemudian kemahiran menjual. Kenapa mereka kena ada kemahiran menjual? Menjual ni tak semestinya mereka dah ada barang. Kan, mereka dah ada produk untuk jual. Mungkin dijual produk orang lain dulu. Kan, tak kisah apa produk pun, sebab tujuan dia adalah untuk memahirkan menjual. Menjual sekarang ada dua segmen, secara offline-nya, secara online-nya. So dia ada skill set yang tertentu. Kemudian daripada segi recruitment contohnya, macam tadilah, dia nak perlu ada staff. Kalau dia dah jadi business owner, dia perlu ada staff yang nak menguruskan account, menguruskan pemasaran. Kan, jadi untuk tu dia kena ada ilmu recruitment. Kalau kata business owner pula yang ada hari ni ramai orang buat ejen kan, dropship dan sebagainya. Dia kena tahu bagaimana untuk menguruskan ejen-ejen ni, motivasikan mereka dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah berkenaan dengan leadership. Dia kena belajar tentang pengurusan sumber manusia tersebut. How to lead people. Kan, kadang-kadang kita tak boleh be a boss ni. Kadang boss ni nama macam mengarah. Tapi leader dia memimpin, lead by example. So macam mana dia nak lead by example sedangkan dia tak ada that experience. So bila ada that experience, apa yang berlaku adalah dia dah come up to the next level. Ini yang dinamakan to the next level ni, dia dah ready to be a founder product, dia dah ready to be a business owner dan sebagainya. So barulah bila dia develop satu syarikat, dan maknanya
syarikat itu akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Okey. Bergerak ke zaman pandemik, ke arah pandemik sekarang ini kan, perniagaan sekarang ini bukan semata-mata bergantung harap terhadap perhubungan ataupun komunikasi secara fizikal, tetapi secara maya. Ya. Jadi pada pandangan Coach Nizam, untuk mereka yang mahu memulakan perniagaan, adakah Coach Nizam menyarankan mereka untuk memulakan perniagaan dalam talian terlebih dahulu sebelum bergerak ke arah fizikal, ataupun fizikal terlebih dahulu? Mana yang lebih sesuai sebenarnya? Dia sebenarnya sudah kan, kalau kita lihat hari ini sudah tentu zaman sekarang ni memang go for online marketing kan. Betul. Tapi kita kena fahami juga di dalam segi online marketing ni nanti perlu ada komunikasi bertulis dan sebagainya kan. Sebenarnya benda tu datang daripada hati ya. Jadi bagi saya lah sebenarnya mereka perlu main kedua-duanya. Sebab mereka tetap akan berurusan dengan dealer, dengan ejen dan sebagainya secara online. Sebab untuk mendekatkan kita panggil communication, kita panggil repo ni sebenarnya lebih kepada one to one ataupun grouping, dan online adalah platform untuk mereka menjalankan perniagaan. Jadi perjumpaan itu perlu, dan perniagaan untuk marketing pemasaran fokuskan kepada media sosial dan cumanya pemilihan kepada platform itu sangat-sangat perlu. Sebagai contoh kita ambil ada latihan-latihan yang dibuat mengajar untuk usahawan membina website mungkin. Cuba bayangkan kalau Cik Ismail sendirilah kita tak ada pengalaman dalam segi untuk membina website. Ini online ya. Jadi kita datang kelas website dan kita dapat percuma website tersebut. Dan kita buat website tersebut. Tapi percaya atau tidak, selepas tahun mungkin Cik Ismail takkan renew lagi sebab kita tak mahir. Dan kita hanya mula-mula belajar tu kita buat cantik je kan. Lepas tu kita tak reti. Saya upah orang je lah. Upah orang Pak. Jadi jadi sebab tu seperti yang saya kata tadi tu. Maknanya mereka-mereka ini bila disebut pasal online, mereka bukan saja kena mahir banyak benda. Mereka kena tahu bagaimana nak segregate kerja tu. Tapi dia kena ambil tahu online ni begini, nak buat website begini dan sebagainya kan. Apa keperluan dia, apa kepentingan dia. Jadi bagi saya lah, pandangan saya, kedua-duanya sangat-sangat penting. Perlu dimahirkan kedua-duanya. Okey, mungkin ada pesanan kepada para usahawan yang ingin baru bermula. Ya, kita tahu untuk mendapatkan ilmu itu tidak sentiasa cukup, tetapi sekurang-kurangnya ilmu asas itu perlu ada. Jadi mungkin pesanan sebelum bermula untuk mengambil risiko, apakah antara ilmu-ilmu asas yang perlu ada untuk seseorang yang ingin bergelar usahawan? Baik, ilmu yang paling mustahak untuk usahawan ataupun bakal-bakal usahawan yang ada di luar sana, yang paling mustahak sekali pada hari ini adalah matlamat. So matlamat, asas matlamat perjuangan untuk menjadi seorang usahawan tu apa? Maksudnya mereka kena tahu lebih jelas dulu kenapa mereka perlu menjadi seorang usahawan. Kan, apa sebab aku nak jadi seorang usahawan? Kena tanya pada diri sendiri. Sebab menjadi usahawan ni ataupun membina perniagaan ni bukan satu bina untuk melihat kekayaan. Kalau mereka kena faham betul-betul. Jadi membina perniagaan ni bukan sebab nak kaya, tapi sebab kita nak bayar zakat. Sebab kita nak bantu lebih ramai orang. Sebagai contohnya, kata contoh orang A ni, usahawan ni ada satu perniagaan yang produk dan sebagainya. So bila dia dapat bantu orang ni, maksudnya ejen-ejen dropship dengan komisen yang bagus, sistem yang bagus, secara langsung kita dapat bantu ramai orang. Dan bila kita ada pendapatan secara tidak langsung, kita bersedekah untuk bantu lebih ramai orang. Itu yang ditutup. Jadi matlamat ini kena jelas betul-betul, sebab kita kadang-kadang ada usahawan, sebab pengalaman saya kan training usahawanan, bila kita tanya kenapa nak jadi usahawan, saya nak kaya, nak jadi jutawan. Jadi ini yang benda ni belum jelas lagi. Jadi itu matlamat yang paling kena betul lah. Alright. Terima kasih kepada Tuan Nizam kerana berkongsi dengan kami. Sudah pastinya ilmu-ilmu asas keusahawanan itu perlu dikuasai, dan ilmu-ilmu berkaitan tentang penilaian risiko menjadi seorang usahawan juga perlu dikuasai. Terima kasih Tuan Nizam.